Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Fatimah. Okey, hari ini Ustazah akan cerita mengenai ibadat. Subjek ibadat tahun 3. Tahun 3 untuk bab yang pertama iaitu tayamum. Okey, Ustazah yakin semua mesti pernah dengar perkataan tayamum ni sendiri kan. Tayamum ni sendiri, bila Ustazah bagi tahu, sebut mengenai tayamum, mesti kamu semua terbayang mengenai debu tanah. Okey, tayamum ni sendiri adalah bermaksud pada bahasa iaitu menuju. Menuju. Apa kaitan word tayamum dengan menuju ni? Macam tak ada kredit yang sebenarnya ada. Menuju tu maksudnya sebelum kamu melakukan solat, sekiranya kamu tidak mampu untuk mendapatkan air, kamu diwajibkan untuk bertayamum supaya sebelum solat. Jadi menuju kepada solat tu adalah bertayamum. Sekiranya kamu tidak boleh beruduk, ada halangan untuk kamu beruduk, contohnya tak ada air, dalam perjalanan yang jauh kamu tak jumpa air bersih lah maksud Ustazah. Okey, ataupun kamu sakit, individu tu, seseorang tu sakit di hospital, memang kalau tangan atau anggota wuduk kena pada tubuh anggota wuduk kena air, akan memudaratkan lagi, maka dibolehkan untuk bertayamum menggunakan debu pasir, debu yang suci. Okey, maksud dari sudut istilah syarak adalah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan tangan. Tangan ni tangan mana? Tangan hingga ke siku, daripada hujung jari hingga ke siku. Okey, ni maksud daripada istilah syarak. Daripada istilah syarak ni kita dah faham dah. Dia menyapu debu menggunakan debu yang suci lah, debu tanah yang suci, ke muka dan tangan. Anggota tayamum ada 2. Kalau wuduk, ada kaki, wuduk ada basuh sebahagian kepala, wuduk ada basuh muka, ada basuh tangan hingga siku pun ada. Tapi untuk tayamum hanya 2 saja anggota wuduk, iaitu muka dan tangan. Okey, seterusnya apa tujuan bertayamum ni? Tujuan dia untuk mengangkat hadas atau menggantikan wuduk atas sebab-sebab tertentu mengikut cara-cara yang tertentu yang telah ditentukan. Okey, jadi kalau daripada tujuan ni sendiri, kita dapat lihat bahawa tayamum ni fungsi dia adalah untuk menggantikan wuduk. Wuduk ni perlu diganti sekiranya ada halangan untuk mendapatkan air atau untuk beruduk tu sendiri. Sama ada memang tak jumpa air, kamu dalam perjalanan yang jauh, kamu dekat kawasan lapang yang tak ada air, ataupun kamu memang tak boleh dapat air bersih, ataupun kamu sakit dan banyak lagi sebab yang diwajibkan bertayamum sebelum solat. Tapi kamu kena ingat, tayamum ni satu tayamum untuk satu solat. Lepas azan baru boleh bertayamum. Contoh azan Zuhur contohnya dalam 1:30. Okey, azan Zuhur 1:30, lepas 1:30 baru bertayamum untuk solat Zuhur. Solat Asar boleh bertayamum lagi. Okey, lepas tu yang keempat adalah dalil bertayamum ni kita boleh lihat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Okey, surah Al-Maidah ayat 6 kamu boleh refer dalam buku teks ibadah tahun 3 pelajaran yang pertama. Okey, dekat sini dia ada tuliskan surah, ataupun kamu boleh buka Al-Quran. Okey, siapa yang ikut kelas Ustazah petang tadi, Ustazah akan suruh volunteer lah untuk baca.
Tapi siapa yang tak ikut tadi, kamu boleh baca sendiri kat sini. Ustazah baca sikit lah. Wa in kuntum marada aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Sadaqallahul Azim. Apa maksudnya? Artinya, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sudah buang air atau kamu sudah menyentuh perempuan, kemudian kamu tiada memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Okey, daripada maksud surah Al-Ma'idah ni sendiri, kita dapat lihat arti tayamum ni sebenarnya kita boleh bertayamum sekiranya sakit, perjalanan yang jauh, sudah buang air, dah tak ada wuduk lah, atau dah sentuh perempuan, maksudnya yang bukan ajnabi lah, yang boleh membatalkan wuduk. Lepas tu kamu nak solat, tak jumpa air, memang tak boleh berwuduk atas sakit dan sebagainya, bolehlah bertayamum. Kemudian kamu tiada memperolehi air, memang tak ada air, maka bertayamumlah. Allah kata maka bertayamumlah, boleh bertayamum dengan tanah yang suci. Pastikan tanah tu suci, jangan debu tanah yang kotor, tak boleh. Okey, ini syarat sah untuk solat jika tidak boleh berwuduk. Okey, seterusnya adalah rukun tayamum. Kalau kamu masih ingat, rukun wuduk ada 6, rukun solat ada 13. Untuk rukun tayamum ada sikit je, ada 4 je. Yang pertama niat, yang kedua menyapu muka, yang ketiga menyapu kedua tangan hingga ke siku, yang keempat adalah tertib. Tertib ni apa? Tertib ni mengikut turutan. Maksudnya memang kamu kena buat niat dulu, sapu muka, baru boleh menyapu kedua tangan hingga siku. Kamu tak boleh tiba-tiba kamu sapu tangan hingga siku, lepas tu kamu baru nak niat, lepas tu baru sapu muka. Tak boleh. Memang kena ikut turutan. Sebab rukun, syarat dia rukun, benda wajib untuk sah tayamumnya adalah kena mengikut turutan tertib. Okey, Ustazah harap kamu semua faham apa yang Ustazah ajar hari ini. Okey. Lepas apa yang Ustazah ajar, kamu boleh buat latihan di buku teks. Okey, buku teks muka surat 15. Yang ni apa yang Ustazah dah terangkan tadi. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, jawapannya adalah tangan debu tanah menuju bersih wuduk. Okey, soalan yang pertama, tayamum pada bahasa ialah, tadi Ustazah dah bincang petang tadi, jadi Ustazah beritahu jawapan je lah. Tayamum adalah pada bahasa ialah menuju. Okey, tayamum pada kita bertayamum menggunakan apa? Debu tanah. Okey, yang ketiga anggota tayamum ialah muka dan tangan. Yang keempat, tujuan bertayamum ialah untuk menggantikan apa? Gantikan wuduk. Okey, yang kelima adalah apabila bertayamum, debu tanah yang digunakan hendaklah apa? Hendaklah bersih. Okey, latihan 1 kamu boleh buat lagi. Yang ni belum belajar lagi, nanti buat muka surat 15. Lepas tu untuk buku latihan, buku yang ni kamu boleh buat muka surat 3. Muka surat 3 ni pun mudah je. Lengkapkan, petikan dengan jawapan yang betul. Okey, tayamum ialah menyapu apa? Menyapu debu tanah ke muka dan
dua tangan hingga ke siku. Ganti kepada apa? Ganti kepada wudu atau mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Dia dua boleh. Tapi kamu kena ingat, sebelum bertayamum kamu mesti suci daripada najis. Okey. Yang ni susun penyataan di bawah menjadi pengertian tayamum. Macam ni nak susun dia. Ada dengan berapa syarat dan kedua-dua belah tangan, disertai niat hingga ke siku. Tayamum ialah menyapu debu tanah. Okey, jawapan dia adalah tayamum ialah menyapu debu tanah ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan beberapa syarat disertai niat. Okey, boleh dapat, boleh tulis dekat ruangan bawah ni. Okey, untuk latihan 3 nantilah. Ni belum buat muka surat 3 dengan 4 saja untuk latihan. Okey. Okey, itu saja daripada Ustazah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.